Nanti next time kalau kita guna Meet, awak tolong guna ID delima ataupun MOE awak tu sebab saya tak perlu admit. Dan sebelum saya start kelas, saya mohon untuk Google Classroom tolong join guna MOE. Siapa yang terlupa MOE dia tolong dapatkan secepat mungkin sebab GC akan jadi platform untuk awak punya UPS seperti mana awak tahu UPS adalah markah ujian Karima awak 20% menggunakan GC Google Classroom. So pastikan awak boleh join kelas saya GC dan semua assignment atau homework yang saya bagi semuanya submit menggunakan GC. So saya harap semua boleh usaha dapatkan juga ID MOE untuk lepasan sekolah KPM. Okay, yang mana memang tak ada MOE, hanya untuk pelajar yang MISM ataupun pelajar yang bukan lepasan sekolah KPM. Yang lain mesti ada dan awak boleh, kalau awak lupa dia punya ID, dapatkan daripada sekolah lama sebab saya memang akan guna ID MOE. So awak kena usaha sikit lah dapat. Okay, so saya tengok kat sini ada 25 orang. So ada 5 orang yang tak hadir. Suppose you ada 31 tak salah saya, 31 orang. Okay, so saya bagi kerja semalam, actually tengah malam juga. Tapi pukul 8 tu no one ask me question apa-apa pun, tak ada siapa mesej saya pun kecuali dah pukul 8.30 baru ada yang PM saya tanya macam nak jawab. So saya rasa kalau 8.30 baru nak tanya, maksudnya 8.30, 8.20 tu baru nak tengok video TikTok yang saya share. That's mean kalau you tak faham video yang saya bagi tu, you akan ada masalah untuk kelas sekarang sebab saya takkan ulang balik, saya just discuss exercise sahaja. I not repeat benda yang saya dah bagi dekat video. So kalau let's say saya kata pukul 8 tengok video, then you have to watch the video. Kalau ada soalan boleh tanya saya dalam group, saya akan jawab dalam group. If you personal me pukul 8.30 pun nak tanya madam nak buat macam mana, maksudnya it shows that pukul 8.30 baru you tengok video tersebut. Okay, saya sebab teguran sikit untuk kelas yang pertama. Saya harap semua orang boleh terima. Kalau saya bagi self learning dalam masa kelas, so tolong tengok, dan kalau ada soalan tanya dalam group supaya saya boleh respon dalam group, semua orang boleh baca. Dan kalau saya tengok kepada quiz tadi, saya menjawab quiz sebelum saya pergi kepada chapter kita hari ini. Okay, so kalau tengok dekat sini soalan quiz saya senang je, how to convert DM to M, unit conversions DM kepada M, DM kepada M. So kalau you tengok video TikTok tu simple je. Kalau you nak remove the D, then you guna multiply. So the answer is multiply with prefix D. Tetapi 56% je yang betul, 44% masih salah. So maksudnya saya tak pasti awak tak faham ataupun awak just menjawab without watch the video. Sebab video tu simple dan senang untuk bagi saya. Memang nak remove the D, just use multiply. Kalau you nak wujudkan, you nak add the prefix, then you use the divisions. Tapi still ramai yang salah, 44%. Safa, Eli, Fakihah, Ifa, Aisyah, Aini, Dini, Nadiato, Nurin. Saya sebut sama-sama. Dan yang jawab hanya berapa orang ni? 27 orang sahaja yang menjawab. Okay. So awak ada 31 orang. So we lost 4 orang. Mungkin ada 4 orang tu yang tak dapat hadir. Saya mohon beri suara rasmi lah. Kenapa tak boleh nak hadir. Okay. So back to the notes hari ni.
So saya pergi satu so this is your learning outcome hari ni. 1.1 1.1 you can ada planner. So untuk planner kalau tengok apa planner, so minggu ni you akan ada 3 jam tutorial. So 2 jam you akan belajar 1.1 physics understanding. Okay, so untuk A, state the basic quantity and then you akan state the derived quantities. So ini memang saya akan explain sebab tak ada dalam video. And yang saya bagi ke awak tu adalah perform conversion between SI unit, itu ada dalam video. Dia punya konsep dia sama. Okay, konsep dia sama iaitu sekali kita masuk yang B. Okay, so saya nak pergi kepada A. So dalam fizik, kuantiti ada banyak kuantiti. Okay, so dia terbahagi kepada 2. Basic quantity and derived quantity. Dalam fizik, basic dengan derived. Okay, so kat sini actually you boleh baca basic quantity apa dia adalah quantity yang cannot be derived from any physical quantity. Maksudnya dia tak ada formula. Ataupun equation. So dia tak boleh derive daripada mana-mana. Okay, so contoh untuk basic quantity adalah yang pertama length. Disebabkan dia tak boleh derive, maksudnya we have to use instrument to measure the length, to calculate the length. Okay, so to measure the length, kita guna apa? Kalau you belajar dalam amali, kita guna meter rule. Kita tak ada equation to calculate the length. Nak tak nak kita kena ambil pembaris, kita kena ukur. So itu adalah basic quantity. That's why dia punya unit dia tak ada darab dengan mana-mana kuantiti lain. It just M, iaitu meter. SI unit adalah meter. Sama juga macam mass, berat, kita tak boleh ada equation to get the mass. Nak tak nak, kalau kita nak tahu berapa mass, berapa berat sesuatu objek, kita kena guna penimbang berat. So that one is a basic quantity. Dan bila kita guna penimbang berat dan kita measure how much the weight, how much the mass, so SI unit dia adalah kilogram. Simbol dia adalah kg. So kalau perasan exercise 1.1 tadi, state the quantity below in SI unit. So SI unit ni lah apa dia yang ada yang PM saya tanya, what is the SI unit? Okay, SI unit adalah unit yang paling basic. Tengok kat sini. So this is your SI unit. Kalau dia bagi dalam sentimeter, it's not SI unit. Sebab sentimeter. SI unit dia apa dia? Mesti adalah meter. So you need to convert cm, kena convert pada SI unit, iaitu apa dia? M. Okay. So that one is the second basic quantity. Basic quantity ni memang hanya ini sahaja yang dalam table awak, tak ada yang lain. Okay. So the third one is the time, masa. Sama juga, kita tak ada equation to calculate the time, melainkan kita guna jam. Okay. Dan jam kita tahu paling kecil unit yang dia bagi adalah second. Yang simbol adalah S. Okay. Temperature Kelvin. Okay. Bukan degree Celsius, not degree Celsius. Tolong take note dalam buku awak. Okay. Kelvin, not a degree Celsius. Kalau dia bagi awak degree Celsius, you need to convert to Kelvin.
Okay, and then electric currents. Ini awak well known, ampere, and the symbol is A. So kalau dia bagi awak in term of not A, bukan ampere, so you need to convert to ampere. Okay, so dua benda ni amount of substance dengan luminous intensity ni jarang awak jumpa dalam fizik, kita jarang guna. Okay, amount of substance mungkin you guna dalam kimia. Okay, amount of substance adalah bilangan untuk sesuatu bahan tu lah. So kita punya SI unit dia adalah mole. And kalau luminous intensity, kepekatan, kalau nak sebut tentang cahaya, berapa kepekatan cahaya dalam bilik awak, gelap ke, terang ke, kita menggunakan unit candela, CD. Tapi jaranglah kita guna dalam fizik. So ini sahaja basic quantity. So kalau perasan kat sini memang tak ada formula, dia hanya berdiri dia seorang. Basic. Okay, then what is a derived quantity? So what is a derived quantity? So beza dengan basic tadi, derived, kalau tengok kat sini, quantity which can be derived from basic quantity. So dia datang daripada combination. Derived ni maksudnya combinations from other basic quantity. So it means that dia akan ada formula. Ini keyword dia. Kalau dia ada formula, that means it is a derived quantity. So contoh. Saya bagi contoh yang pertama adalah velocity. So awak tahu velocity formula dia adalah displacement over time. Dia ada formula dia. That's why ada column formula dekat sini. Okay. So ini adalah salah satu contoh derived quantity sebab ada formula. And the SI unit dia apa dia? Because displacements over time. Okay. S over T. So displacement adalah length, kind of the length, panjang. So SI unit untuk length tadi apa dia? Aisyah boleh tolong jawab? Apa dia SI unit untuk length tadi? Tak dengar Aisyah, boleh ulang lagi sekali? Yes, thank you Aisyah, betul. Kalau you tak ada masalah mic, bila saya tanya, you boleh chat dekat chat box tu Kalau you nak tanya apa-apa pun boleh chat kat chat box kalau you tak nak on mic. Okay, tak ada masalah. Okay, so it's a meter. So saya buat SI unit untuk displacement adalah meter. Over time, SI unit untuk time basic quantity, the second basic quantity adalah second. That's why you dapat unit untuk velocity adalah ms negative 1. Okay. So ini combination of what? Untuk velocity. Kenapa dia jadi derived quantity? Sebab the combinations of length L and combination of T. Combination of two basic quantity. Okay. Sudah akan jadi derived quantity. Okay. So
So awak boleh tengok contoh yang lain lah. Ada acceleration density. So kalau soalan tanya quantity ni ada quantity dirham ataupun basic, you ask yourself sama ada kalau dia ada formula, it automatically dia akan jadi dirham quantity. Okay, so saya tak spend banyak dekat sini sebab saya nak pergi kepada exercise. Saya mohon siapa yang tak on, yang mungkin tersilap on mic tu boleh off mic sekarang ni sebab dia datang bunyi bising. Okay, so ini untuk faham unit conversions. So kita masuk unit conversions. So awak kena hafal yang ini, prefix. Okay, prefix ni apa dia? Nilai yang mewakili ataupun terms yang mewakili sesuatu number. Contoh dalam video TikTok yang saya bagi, senti mewakili 10 negatif 2. Kilo mewakili 10 kuasa 3. So itu prefix. Kita gunakan term. So yang ni awak memang kena hafal. Dalam ni dia takkan diberi dalam exam. You have to remember. So dalam exam dia memang sengaja tak bagi awak dalam SI units. Dia akan bagi dalam bentuk prefix yang bukan SI unit. So in order to convert to SI unit, you have to remember all the prefix. Okay, tak ada, memang tak ada cara lain. Okay, so saya harap awak pun dah, awak sebenarnya dah hafal benda ni waktu SPM dulu, dah jumpa senang. Okay, so mungkin terlupa sikit, so nanti tolong revise balik supaya awak ingat. Okay, so ini saya tak pergi, awak boleh baca sendiri. Saya nak bagi example 1. Okay, so awak dah jawab tadi exercise saya setengah jam. Saya rasa dah boleh jawab example 1. So kita buat sama-sama and you tengok marking you punya jawapan. Okay, nanti dah complete, awak kena submit dekat GC. Okay. Okay, so soalan example 1A, simplify the following values up to the 3SF. Okay, you convert dulu, kemudian you jadikan dia sebagai 3SF untuk final answer. Saya tak risau yang ini, saya tak ni sangat pun. Sebab dalam exam, dia tak kisahlah berapa banyak SF yang you bagi for the final answer, tak ada masalah pun. Okay, tapi saya yang paling penting saya tekankan adalah conversion the units. Itu kena betul. So kalau final answer you bagi dalam 4 ataupun 2 SF pun saya tak menekankan lah, tak ada masalah pun dalam exam. Okay, tapi conversion unit mesti betul. So kalau tengok kat ni soalan yang pertama, dia suruh awak convert daripada micro kepada second. Okay, daripada micro kepada second. Saya buat kat sini lah, nampak ni sikit besar. Okay, 0.089 microsecond convert to second. Daripada microsecond convert to second. Jadi soalan saya, Ifa Adelina ada tak? Ifa? Okay, Ifa. So sekarang ni kita nak convert microsecond kepada second. So it means you have to remove micro or you want to add micro. Remove. So operasi apa awak akan guna? Nak guna apa? Operasi apa? Darab. Okay, thank you Ifa. Good. Okay, so awak kena guna multiply. Ada dalam video multiply. Okay, so dia akan jadi 0.089 multiply because kita nak remove. So multiply dengan apa? So multiply dengan prefix micro. Berapa prefix micro? Micro berapa?
10 negatif 6. So you have to multiply dengan 10 negatif 6. Okay. So ini dia dapat apa? Tolong bagi saya, tolong check dekat chat box berapa dapat. Guna calculator je. Okay, 8.9. 10 kuasa negatif 8. Thank you Nadia. Okay, unit dah tinggal apa sekarang ni? Second. So hilang dah micro. Sebab kita guna multiply. Okay. So 8.9, 10 negatif 8. Kalau tengok dalam soalan dia nak dalam 3 SF. So 3 significant figure. So awak tengoklah kat sini dia nak dalam 3 SF kan. So senang je nak jadikan dia 3 SF because dia 8.9. So nak jadikan dia sebagai 3 SF, kita boleh tulis okay, 8.90 darab 10 negatif 8 second. 3 SF. Okay. 1, 2, 3. So this one is dalam 3 SF. Okay, ada soalan nak tanya tak? Any questions? Okay. Kalau SF ni memang you tengok je kat sini macam nak kira. Okay, so dia conclusion dia kosong di belakang dikira sebagai SF, satu digit bermakna. Kosong kat depan tak dikira sebagai digit yang bermakna. So tadi kalau awak perasan mula 8.9, so ada 2 digit yang bermakna. So dia nak 3 digit bermakna, so kita tambah je kosong kat belakang supaya boleh dapat satu lagi digit bermakna. Significant figure tu digit yang bermakna lah, yang bererti. Digit yang bererti. So tambah satu, satu final answer kita buat 8.9 kosong 10 negatif 8 second. But saya tak kisah kalau you salah in term of SF. Itu you kena buat latihan lagi banyak. Tapi yang penting adalah this one, you know what is the operation that you want to use if you want to remove the prefix, which is micro, for this question lah. Okay, ni soalan A. Any questions before I move to the second questions? Okay, so kalau tak ada, kita cuba discuss soalan B. Which is soalan B, dia nak 29 mm convert kepada M. Okay, sekejap. Saya tak nak ini sebab ini dah ni remove. Saya nak Mesa unit ni. Saya pilih dulu soalan.
Okay, tak ada kat sini. Okay. Okay, kita pergi kepada soalan B tadi. Pergi sekarang soalan B. So, you can check your answer. 29 mm convert kepada M. Okay. So, 29 mm convert kepada M. So, it means that you nak buang prefix M. Daripada ada 2M, tinggal 1M. You want to remove prefix M, iaitu milli. So, kita akan guna operasi apa dekat sini? Darab juga. Sebab kita nak remove. Kita akan guna operasi darab. So, 29 multiply darab dengan prefix milli. So, kita tahu milli adalah 10 negatif 3. So, darab saya dengan 10 negatif 3. Dan akan dapat unit dalam SI unit, iaitu meter. Okay. So, soalan nak dalam 3 SF. So, awak buat je lah. 29.0 darab 10 negatif 3 meter. Okay. Itu soalan B. Okay. Next. Soalan C. Soalan C ni actually memang tak ada dekat video. Tak ada. Sebab video TikTok tu memang simple. So, ini C dengan D ni actually dia menguji awak punya knowledge yang you belajar dekat SPM dahulu. Okay. So, apa beza dia dengan sebelum ni? Kalau awak perasan. Okay. Unit sebelum tadi tak ada kuasa. Tapi unit yang ini ada kuasa. Berapa kuasa dia? Ada power, iaitu second. So, kita buat C. mm squared kepada M squared. Okay. Okay, 45 mm squared kepada M squared. So, sebelum tu saya nak tanya, Nazrul Hakimi ada? Okay, Nazrul, apa kalau kat sini dia nak mm squared convert kepada M squared. So, you nak remove apa dekat sini? Apa yang you nak kena buang? M. Okay, good. So, you punya aim, you punya matlamat, you nak buang M supaya tinggal M squared sahaja. Okay, dan kat situ you dah boleh bagi hint, you dah dapat dah. Okay, kalau nak remove, kita akan guna operasi multiply. So, this is how we tackle the question. So, sekarang you nak remove. Okay. MM squared. Okay, convert kepada M squared. So, it means daripada MM squared remove kepada M. So, you nak remove M. Okay. Tetapi awak nampak tak dekat situ? Kita ada kuasa. Kita ada kuasa 2 dekat situ. Dan, actually, apabila kita tulis 45 mm squared, it is actually 45 mm in bracket squared actually. Cumanya saintis dia nak bagi simple sebab susah nak tulis unit, bracket and then squared, dia hanya tulis mm squared. So actually mm squared
actually is a 45 mm dalam bracket square, and dia akan jadi 45 m square m square. Okay, sebab ada square tu so kuasa 2 dekat sini actually refer to each prefix dekat sini, mili dengan meter. That's why dia dapat yang ini. So it means that daripada sini, okay, dia akan jadi 45 m squared convert kepada m squared. So you nak buang 1 m squared, tinggal hanya 1 sahaja m squared. Daripada 2 m squared, tinggal hanya 1. Remove the m squared. Okay, dan Zul jawab tadi betul, remove the m. Okay, tapi sebab because of the square ada power kat sini, so be careful with the units. Actually it is m squared. So sekarang ni kita nak adalah apa yang kita nak buat, remove m squared. So nak guna operasi apa? Kita akan guna multiply sebab remove the prefix. Remove the prefix. So dia akan jadi 45 multiply sebab nak remove m squared. So m, what is the prefix untuk mili? Apa dia? Berapa prefix untuk mili? Izzah ada? Okay, thank you Shasha. 10 negatif 2. Tapi disebabkan dia ada kuasa kat sini, so kita kena buat apa? Okay, gantikan m squared dengan 10 negatif 2, and then in bracket, lepas tu kena letak kuasa. Negatif 3, yeah, sorry. Thank you. Darab 10 negatif 3, close bracket and square. So jangan lupa square dekat luar tu, because kita ada square dekat sini, ada power sebab kita nak remove m square. Okay, so this one is 4 m square. Okay, so dia akan jadi you punya jawapan 45 times 10 to the power of negative 6 m. Okay, so dia nak 3 SF pun awak bolehlah tulis 45.0. Saya nak bagi 3 digit bermakna, so darab dengan 10 negatif 6 m. Okay, Izak here. So saya bagi awak 2 minit untuk hadam untuk unit yang ada power, and how do we convert to m squared. Ya. Yeah. 4.50 darab 10 negatif. Okey, betul. Sama je. Dia mungkin berlainan sikit jawapan awak dengan jawapan saya in term of, tapi dia akan berbeza dari segi power lah. Kalau jadi 4.5 bermasuk power kat tu akan jadi 10 negatif 5. Tapi kena nak make sure betul ataupun tak dengan jawapan dengan saya, you boleh
guna kalkulator lah. Nilai dia sama 45 darab 10 negatif 6. Nilai dia adalah sama dengan 4.5 10 negatif 5. Sama. Tapi tak salah saya kalau you letak dalam kalkulator 45 darab 10 negatif 6 and then you buat equal, dia akan jadi 4.5 10 negatif 5 sebab nilai dia adalah sama. Okay, so ada lagi nak tanya? Good question. Siapa tak tanya saya tadi? Saya tak perasan. Okay, yang mana kalau tak boleh nak on mic, it's okay. You just write your question dekat chat box tu, saya boleh tengok kat situ lah. Okay, kita bagi lagi satu contoh untuk case untuk D. Saya memang nak habis awal sebab saya nak bagi awak satu soalan dan awak akan kena submit. So saya nak habis 5 minit je lagi. Untuk D, kita tengok try jawab untuk D. Jadi D tu senang. Saya pergi kepada, kita try tengok kilo soalan nombor okay, kita try buat soalan nombor 11. 32 darab 10 negatif 2 kilometer. Okay. Kilometer. Okay, so samalah macam ni. Okay, sekejap ni tak ada kuasa Okay. Saya cancel lah nombor 11, saya nak cari yang ada kuasa, yang ada power. Okay, soalan nombor 19 67 cm cube. Ini guna kuasa cube pula. Soalan nombor 19. Okay, so yang ini dia nak convert kepada SI unit convert kepada SI unit. So awak tahu SI unit mesti yang paling basic lah, tak ada prefix. So, dalam case ni, dalam case ini prefix adalah senti. So you have to remove the senti. Okay, before you remove, because dia ada kuasa dia, ada power 3 kat situ, you have to know 67 actually can be written as 67 C centi cube M. Okay, so SI unit hanya yang mana? This one. Ini sahaja SI unit. It means that you kena buang centi cube. Okay, so daripada centi cube nak kepada M cube, okay, so orang guna formula apa ni? Remove. Nak remove centi cube, so kita akan guna multiply. Okay, so 67 times, times, so ini saya nak tanya Irdina ada? Okay, Irdina, so nak darab, saya dah bagi tahu dah sebab kita nak remove centi cube, so kita guna operasi darab, multiply. So multiply dengan berapa, Irdina? Itu sahaja? Okay, so nak letak power 3 tu, so kita letak dalam macam mana? Dia nak tulis yang mana?
Saya dah tulis 10 negatif 2. Okay, good. Bracket. And then letak. Okay, letak power 3. Okay, thank you Edina. Good. Okay. Kena letak power of 3. Sebab dekat sini ada power. You have to remember. Okay, yang ini yang selalu student silap. Mostly lah. Dalam exam. Sebab terlupa letak power. So, dia punya jawapan awak akan jadi 67 darab 10 negatif 6 M cube. So, just tinggal M cube sahaja. So, M cube dikira sebagai SI unit. Okay, dikira sebagai SI unit. Okay. So, dia tak ada prefix lain. Dia tak ada senti, dia tak ada micro, dia tak ada mega. So, itu adalah SI unit. So, habis untuk soalan 19. Okay, last. Kalau power awak negatif. Okay, ni yang kita buat contoh tadi, power dia semua positif. CM cube dengan yang tadi kita buat MM square. Okay, power dia semua adalah positif. So, kita cari soalan kalau power dia adalah negatif. Nak buat macam mana, madam? Okay. Okay, saya nampak satu soalan. Yang ini. Exercise 1.2. So, kita cuba. Ini melibatkan, ini derive quantity. Derive quantity sebab ada dua basic quantity dekat situ. You ada kilometer. And you ada power yang mana ada kuasa negatif 1. Okay. Okay, so nak buat soalan ni macam mana? So, saya tulis dahulu 560 kilometer power negatif 1. So, kalau awak nampak soalan yang macam ni, yang ada power dia adalah negatif. Power dia adalah negatif. So, you kena rewrite balik, tulis balik supaya negatif 1 tu boleh hilang. The simplest way to write this unit supaya negatif 1 tu boleh hilang adalah dengan kita tulis sebagai 560 kilometer and kita tulis per. Sebab kita tahu negatif 1 maksudnya dia duduk kat bawah. So, hour. So, lagi senang you nak convert yang ni. 560 km per hour. Okay. So, daripada sini boleh convert. So, yang ini actually combination of two basic unit. So, you kena convert satu per satu. First, okay, kita boleh convert kilometer dahulu kepada SI unit. And then, kita boleh convert hour kepada SI unit. Okay, so kilometer nak convert kepada mana? Apa SI unit untuk kilometer? Anis, ada tak Anis? Apa SI unit? Okay, thank you Nazrul. Okay, Nazrul tolong jawab. Kilometer, SI unit dia adalah meter. So, kita akan convert kilometer kepada meter, satu per satu. Okay. Hour, apa SI unit untuk hour? Hour adalah masa. So, SI unit untuk masa adalah apa dia? Second. Okay, good. So, kita akan convert kepada second. Okay. Buat satu persatu tapi boleh tulis serentak. Okay. So, 560. Sebab kilometer, dia jadi meter. So, it means you want to remove the prefix kilo.
remove kilo. So kita akan guna operasi apa? Darab. Yes. Darab dengan apa dia? Prefix K iaitu 10 kuasa 3. Nilai prefix boleh tengok dalam jadual sebelum ni kalau tak hafal lagi. And then tulis balik bahagi dengan, then kita convert pula hour kepada second. So this one is 1 hour. This one is a 1 hour. Convert kepada second. So 1 jam ada berapa second? 60 minit. 1 jam 60. Yes, thank you Azrin. 3,600. Okay, this one in meter, this one in SI unit. So kat sini bawa ambil kalkulator and then tolong kira untuk saya sebab kat saya tak ada kalkulator. 560 dan 10 kuasa 3 divided by 3,600. Dapat berapa? Boleh tulis dekat chat box. Okay, tak apa. Berapa? Ambil dalam 2 decimal point. 155.56. Ada power tak ada? Power of 10? Tak ada. Okay, thank you Azri. 155.56. So dapat MS. Kita bawa balik S naik atas jadi negatif 1. So dari sini dah dapat dah dalam SI unit. So this is the case yang mana dia melibatkan dua basic quantity, length dengan time. Kita convert 1/1. Okay. Then the way how we convert sama macam tadi, basic tadi. Kalau nak remove guna multiply, kalau nak wujud guna division. Okay. Then macam biasa saya tekankan, kalau dia bagi awak dalam negatif, so tulis dalam bentuk paling simple supaya you boleh buang power of negatif tu. Okay, so ada soalan tak before I end the class? Sebab saya tahu kalau Google Meet ni dia guna data awak banyak kan, so saya consider tak nak lama sangat. Compared to Telegram, dia ringan sikit, data tak banyak guna. So ada soalan nak tanya? Okay. Untuk masa yang ada sampai pukul 10 kelas dengan saya, so ada sekarang 9.36, ada 20 minit lagi. I want you to complete example 1, exercise 1.1 and complete exercise 1.2. And then 1 dengan 2 lah. If you got problem, tolong kalau boleh saya suka awak post dekat WhatsApp tele group instead of PM saya, sebab kalau PM saya banyak terlepas pandang. Kalau you letak dalam group lagi senang, lagi saya aware dan semua orang, kawan-kawan awak pun boleh tengok, boleh komen dekat situ lah. Okay. Ada lagi? Any questions? So kalau tak ada, kita habis 1.1 2 jam hari ni dengan tadi 2 jam. So untuk jam yang ketiga tutorial, kita akan masuk 1.2, kita akan masuk skala and vector. Okay, so thank you class. Kita jumpa dekat Google, dekat Telegram. Kalau ada apa-apa soalan, kita discuss kat sana. So, Assalamualaikum. Login Telegram. Lepas tu, cuba uninstall balik kot Telegram tu. Kat mana sebab saya akan banyak guna Telegram. Dia bagi tahu apa?
Hmm. Jawab soalan apa? Uh-uh. Mhm. Okey okey yang quiz tu lah. Tapi aku boleh masuk lah. Kenapa kan? Saya pun tak sure sebab tu apps kalau cuba lagi uninstall and awak install balik lah kot sebab dia crash tu. Ataupun awak make sure awak punya Telegram pun awak punya Android pun is the latest one juga. Update software Android juga. Boleh try lagi Sama. Sama.